karya-karya yang baik untuk dibaca. Memang wujud juga di Indonesia karya-karya popular ya, tetapi karya-karya yang baik juga mendapat sambutan. Begitu juga filem-filem yang baik mendapat sambutan. Berbeza dengan negara kita, filem yang baik biasanya tak dapat sambutan. Tapi filem tentang hantu, tentang cinta, tentang gangster, itu memang dapat sambutan. Sehingga orang kata kalau nak buat filem popular, tajuk dia ialah cinta, hantu, gangster. Ini merisaukan kita kerana permintaan popular, permintaan indie, dia lebih melayan permintaan, demand daripada permintaan daripada pembaca yang berselera agak rendah ini ya. Bahasanya tak terkawal ya. Isu-isunya juga ditimbulkan. Ada satu penerbit indie dia dah mula terbitkan ialah sebab konsep liberal ini ya. Konsep masyarakat yang liberal ini. Dia dah mula terbitkan buku novel-novel Melayu tentang LGBT dan sebagainya kan. Ada tajuk-tajuk dia dalam Kata Kerja saya, ada tajuk-tajuknya yang telah diterbitkan. Saya rasa ada 5 buah yang diterbitkan. Tajuk-tajuk dia: dosa, kelabu, sorok, sumbat, bisik. Jadi kita berhadapan dengan ini, tapi kita sebagai pengarang yang terdidik di akademi ataupun pengarang yang memang dilatih untuk melahirkan karya-karya yang serius ini, kita mesti melawan ini dan kita melahirkan karya-karya yang besar, yang serius ya. Hari sekali saya nak menyentuh tentang situasi sastra di sekolah. Tadi saya mengatakan bahawa kalau kita nak memperkasakan karya sastra kita, maka dari satu generasi ke satu generasi, dari satu dekad ke satu dekad, mesti lahir karya-karya yang kuat. Dan selama ini, ya, boleh kita katakanlah ya, macam Pak Sako, Chris Mas, Sanun Ahmad, Isamat Said, semua memang datang daripada humanities, kelulusan dalam bidang ilmu kemanusiaan ataupun sastra. Tetapi kalau kita melihat situasi pendidikan sastra di sekolah sekarang ini, sastra tulen, kita takut nak mengharapkan mereka menjadi pengarang yang besar pada masa hadapan. Kerana mereka pelajar-pelajar yang pada umumnya yang dah tak ada pilihan. Kemudian guru-guru tidak terlatih untuk mengajar sastra dengan cara yang betul. Keadaan pengajaran dan pembelajaran juga masih cara yang lama. Soalan-soalannya masih macam Profesor Muhammad kata A, B, C, D. Dia tidak merangsang pada pemikiran kreativiti di pelajar kita ya. Padahal sekarang zaman sudah berubah. Industri kreatif nilainya mungkin berapa 10 bilion satu tahun di negara kita. Industri kreatif memerlukan pengarang penulis-penulis yang kreatif ya. Tetapi kalau ini tidak di pelajar-pelajar sastra tidak dialihkan kepada perkembangan baru teknologi ini ya, maka cara pembelajaran mereka ditakut yang lama dan boleh kita katakan tak dapat yang kita harapkan apa-apa daripada pelajaran aliran sastra tulen ini untuk menjadi pengarang yang kreatif ya, atau politik dan sebagainya ya. Tetapi muncullah ya, saya lihat dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, pelajar-pelajar kita yang terdidik di luar negara, termasuk yang bukan daripada aliran sastra, daripada MRSM dan sebagainya ya, mereka mempunyai bakat kreatif dan mereka menghasilkan karya-karya kreatif, puisi, cerpen, novel ya. Dan ini saya kira memberikan suatu harapan baru bagi sastra kita, kerana daripada mereka mungkin akan lahir karya-karya yang besar kerana mereka terdidik bukan daripada sastra tulen, tetapi mereka belajar sendiri dan juga melalui pembacaan, melalui perbincangan ya, dan mereka ini melahirkan karya-karya sastra yang memperlihatkan kemajuan lah. Sebagai contoh, apabila karya mereka memenangi hadiah sastra perdana sebagai contoh ya, atau hadiah karya sastra utusan ya, jadi sudah nampak bakat-bakat mereka ini diiktiraf ya. Jadi pada pandangan saya, penerbit-penerbit seperti ATBM, Dewan Bahasa dan sebagainya harus memberikan galakan kepada mereka ini ya,
berikan mereka latihan, bengkel-bengkel penulisan, berikan mereka peluang untuk mendirikan karya, ya, berikan mereka peluang untuk bertemu dengan khalayak, ya, supaya pengalaman mereka bertambah, dan dalam masa yang sama kita boleh memperkenalkan bakat-bakat baru ini di dalam sastra kita. Jadi Tuan Pusi, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru nak menjeling untuk memberi itu, tapi alhamdulillah dengan begitu tepat dan mantap penyampaiannya, kia mematuhi masa yang telah kita rangkakan. Jadi alhamdulillah kedua pembentang telah pun membentangkan pandangan tentang cara bagaimana kita dapat mengangkat kembali kehebatan sastra kita, sastra Malaysia, dan kedua pembentang dengan jelas mengajak kita untuk bagaimana nak mengembalikan ataupun jadikan sastra kita itu keluar daripada kepompong Malaysianya dan dapat menjadi antara sastra dunia yang dihormati dengan pelbagai cadangan tadi. Dan saya kira tuan-tuan juga kalangan ahli akademik, orang sastra, orang yang banyak membincangkan dan banyak terlibat di bidang sastra ini, mungkin juga boleh memberi pandangan tambahan ataupun mengusulkan satu dua cadangan lain yang mungkin boleh untuk kita jadikan resolusi untuk sama-sama menjadikan sastra Malaysia ini kembali dapat dihormati, khususnya di negara ASEAN. Bahkan lebih jauh daripada itu, kita mengharapkan kehebatan hikayat Hang Tuah, kehebatan sejarah Melayu itu, dan juga kehebatan pantun sebagai induk kepada keperkasaan sastra Melayu itu dapat dikembalikan. Dan seperti kata sastrawan negara kita tadi, kita ingin melahirkan pengarah Malaysia yang bertaraf dunia. Jadi saya serahkan majlis ini kepada tuan-tuan untuk mengemukakan pandangan. Dipersilakan. Kepada satu cadangan tentang soal isu untuk memperkasakan sastra Malaysia, itu mewujudkan ejen sastra, seorang ejen sastra, iaitu yang boleh menguruskan kerjaya seorang penulis, mempromosikan karyanya. Dan saya fikir bila adanya seorang ejen, dia akan memudahkan bukan hanya penulis tapi juga penerbit buku, kerana urusannya akan lebih cepat dan penulis tidak lagi nak perlu membazirkan masa untuk promosikan buku, untuk membuat, kerana editor pun sibuk, saya rasa editor pun sibuk nak menguruskan manuskrip. Jadi ada hal-hal yang bukan sahaja dari segi pembangunan kerjaya, nak membawanya ke promosi buku, ke event. Saya rasa dengan adanya seorang ejen sastra itu akan lebih melancarkan lagi kerjaya seorang penulis. Jadi saya rasa di luar negara benda yang normal. Saya rasa di Amerika ke di mana memang setiap penulis memang ada ejen sastra, tapi di Malaysia saya rasa belum ada budaya penulis dan seorang ejen sastra. Jadi soalan saya, adakah mampu ataupun yang boleh kita lakukan di Malaysia atau tidak, ya? Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada dua sastrawan negara, Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh dan Datuk Dr. Anwar Ridwan. Saya Sarah Samsudin, pelajar sarjana penerbitan daripada Universiti Malaya dan juga graduan daripada Aswara, ingin mengajukan dua soalan. Pertama, bagaimana untuk mengubah stigma masyarakat yang memandang serong terhadap karya penerbitan alternatif, sedangkan wujudnya isu-isu berat yang diangkat selain daripada 5 karya yang disebutkan tadi, dan penambahbaikan mutu dalam karya-karya ini. Dan soalan kedua, apakah pendapat Profesor Emeritus dan Datuk Dr. Anwar Ridwan sekiranya karya-karya alternatif ini diangkat sebagai sebuah karya agung di masa akan datang? Terima kasih. Amran Ibrahim Rashidi. Saya ada beberapa cadangan untuk dikemukakan. Pertamanya, saya lihat di Indonesia perkembangan, kalau sastrawan negara, bila ada je sastrawan negara, dia akan dibawa keluar ke sekolah, ke universiti, ke kolej swasta maupun awam lah. Tapi di sini perkembangan, bila ada je sastrawan negara, kita tidak diperkenalkan kepada rakyat untuk mendekatkan diri sastrawan-sastrawan tu kepada khalayak untuk timbul minat kepada sastra tu. Itu kita perlu ada satu badan, contohnya seperti ITBM mungkin, untuk membawa keluar sastrawan, penulis-penulis, penyair, diketengahkan kepada rakyat supaya minat tu timbul. Dan satu lagi saya cadangkan, kita perlu ada, sudah tiba masanya kita perlu ada ruang promosi yang sangat-sangat berkesan untuk sastra kita, iaitu media perdana sastra sendiri. TV sastra
radio sastra, akhbar sastra yang bersifat perdana. Sudah tiba masanya. Itu cadangannya. Datuk Anwar bagi boleh sebab. Terima kasih Tuan Pusi. Memang di negara kita setahu saya memang belum ada ejen sastra atau literary agent ya. Tapi kalau di barat mesti yang sebut oleh Wan Azrik memang ada ejen sastra yang peranannya antara lain ialah untuk mencadangkan penerbitan kepada penerbit yang dirahsiakan sesuai. Di samping itu cadangan untuk menerjemahkan karyanya ke bahasa-bahasa lain yang dianggap akan dapat meningkatkan lagi taraf ataupun memperkenalkan lagi suatu pengarang itu di peringkat antarabangsa ya. Dan ejen ini mungkin mendapat sedikit komisen daripada jualan buku dan sebagainya. Itu saya kurang pasti bagaimana kaedah pembayarannya ya. Tetapi peranan ejen sastra memang penting, dan barangkali kerana pemasaran buku kita ini masih agak kecil, maka ejen sastra tidak dapat berdiri dengan sendiri. Dalam konteks Malaysia, ejen sastra bukan sesuatu yang bersifat individu untuk sekarang ini, tetapi peranan itu diambil alih oleh penerbit ya, melalui unit ataupun bahagian-bahagiannya tertentu ya. Jadi itu bukanlah ejen yang sebenarnya, tapi memainkan peranan yang lebih kurang sama dengan ejen sastra. Tapi pada masa depan saya harap ya, kita berharap akan wujud ejen sastra yang memang boleh memberikan memainkan peranan yang penting ya, untuk memperkenalkan karya di peringkat antarabangsa. Semasa saya mengikuti rombongan IDBM ke Paris dengan Puan Siti Rafia, kami diperkenalkan dengan seorang literary agent di sana ya, dan beliau adalah salah seorang agent yang turut menerjemahkan karya pengarang Cina ke dalam bahasa Perancis yang memenangi hadiah Nobel. Sampai itu peranannya kan. Jadi kalau kita tidak ada ejen, memang agak sukarlah, kerana mereka tahu ya, ejen ini tahu ke bahasa apa dan kepada pengkritik mana karya itu nak diberikan ya, untuk dikritik ke jurnal mana karya itu akan dihantar ya. Jadi itu satu yang wajar kita fikirkan dan seharusnya berlaku dalam tempoh yang tidak lama lagi ya. Baik, tentang penerbitan alternatif ini, terus terang saya katakan saya tak mengikuti ya, tapi daripada apa yang saya dengar ya, walaupun ada kadang-kadang setengah penerbitan itu mungkin menyentuh isu yang serius, tetapi kebanyakannya isunya bukanlah isu-isu yang serius, dan mereka juga tidak mengabaikan, dan juga mereka juga agak mengabaikan tentang bahasa yang terdapat dalam penerbitan ini ya, bahasa rojak, bahasa SMS dan sebagainya kan. Tapi ada mungkin isu-isu yang serius. Soalnya mengapa pengarang ini, kalau mereka ada isu yang serius dan isu ini dapat dibina melalui binaan naratif dan juga strategi naratif yang baik, mengapa tidak dihantar kepada penerbit yang terkenal seperti IDBM atau Dewan Bahasa kan? Mengapa dia memilih kepada penerbitan alternatif? Dengan cara itu, maka isu yang ditimbulkan mungkin penting, tetapi terlepas daripada pandangan mereka yang melihat perkara-perkara yang nilai sastra yang tinggi ya. Dan sama ada pada suatu masa ia akan menjadi karya agung atau tidak, ini satu karya yang sukar, kerana karya agung ada kriteria dia ya. Ya, tentang persoalannya, tentang tekniknya, tentang bagaimana penggunaan metaforanya, bagaimana tentang makna-makna tafsiran terhadap sejarah, tafsiran terhadap nilai ya. Banyak perkara yang dipertimbangkan, diambil kira untuk menganggap sebuah karya itu karya agung atau sebagainya ya. Dan akhirnya tentang promosi, memang seperti yang saya katakan, memang di negara kita hampir tidak ada yang mana, bukanlah tidak ada, tapi jarang-jarang ya, jarang-jarang ya, untuk memperkenalkan karya dan juga pengarang kita di peringkat kebangsaan ya, apalagi di luar negara ya. Jadi kita ni mungkin
kalau di Kedah ni kita dapat ikan yang cantik, yang segar tu, maka eloklah kita pekasamkan. Banyak bukan main soalan harus dijawab ni. Ya, ke mana? Dan soalan Azrik tadi, saya minta maaf, saya pun lahir sebelum zaman ajen sastra ni. Jadi kalau sudah sebelum BC, saya belum BAS. Kadang-kadang sampailah cek dari Dewan atau surat dari Dewan, dibagi jumlah royalti itu, tapi oleh kerana jumlah ini belum sampai pada RM2.40 yang $2.40 yang tuan patut dapat, jadi apa, tak ada apa, tak akan dihantar cek apa-apa. Jadi saya cium pula, file pun tak ada. Kadang-kadang dapat cek, saya apa, frame di atas. Ya, dulu dari Universiti Singapura dapat RM5.20. Ya. Tapi nasib baik ada kerja kan, nasib baik ada kerja. Ini ya. Tapi seperti Surah Anwar sebutkan, nanti masa depan bila karya kita kuat betul, ya, dan sangat terkenal dan kemungkinan dapatkan banyak wang dan nama yang lebih luas, kita kena cari orang-orang yang profesional yang mengurusnya. Sekarang ni ya juga tajenggo kan, ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, dan kami tak peduli pun, tak dapat duit pun tak apa, asalkan benda tu terbit. Dan apa, beberapa tahun yang lalu ini kita dikatakan buku kita terbit 500 naskah, cari di kedai tak ada, cari di tepi jalan pun tak ada, cari di Kelang, Ulu Kelang pun tak ada. Kemana buku itu? Majalah pun begitu juga, ya. Jadi dalam keadaan yang sangat menyedihkan, harapnya dengan Dewan Bahasa semangat baru ini, dengan nafas baru ini, semua ini akan selesai. Kerana sekali lagi lah, ya, walaupun orang lain tak sedar, kita sedar, tanpa sastra kita tak ada identiti, tak ada ilmu, dan tak ada bayangan sebagai bangsa yang berfikir atau merasa. Kita ada penjual getah, penoreh penoreh getah, ataupun pemetik kelapa sawit, itu pun orang Indonesia buat. Jadi kita tunggu je. Jadi bangsa yang tidak produktif dan bukan suatu bangsa yang intelektual. Maaf ya, Saudara Azrik tak boleh jawab, tak boleh jawab. Tentang mengangkat stigma, saya ingin melihat begini. Ruang maya itu satu ruang pembenihan. Silalah, tulislah apa yang sudah mahu. Gunakan itu sebagai tempat untuk menyuburkan bakat yang sudah ada. Bincanglah di sana. Dan kalau itu karya itu besar dalam ideanya, besar dengan makna universalnya, tak ada masalah jadi karya agung. Jadi bukan dalam dunia maya, di layar itu yang menentukan apakah karya itu besar atau tidak. Seperti Surah An-Nas sebutkan, yang besar itu ialah isinya, bahasanya, cara menyampaikan kompleksiti kehidupan manusia ini, cara menyampaikan hasrat-hasrat manusia menjadi makhluk yang lebih baik misalnya. Itulah yang kita cari, bukan di maya atau tidak maya. Ya, saya rasa saudara tak usah risau soal itu. Tulis yang baik akan muncul di mana-mana. Ya, okey. Seterusnya dari UniKL, ya, tentang TV Sastra, ya. Oh, sastra dan keluar TV Sastra. Saya pernah menonton, tak, setahu saya tak ada TV Sastra di mana pun. Di Amerika pun tak ada, di England pun tak ada. Tapi BBC selalu ada siri ceramah ataupun interview dengan pengarang-pengarang penting di dunia, dan penting betul, yang besar-besar. Hanya sayangnya semula bahasa Inggeris lah. Yang interview tu juga orang-orang yang menulis bahasa Inggeris. Jadi yang kita perlukan ialah Dewan Bahasa ni yang juga ada multimedianya.
ya, memulakan satu siri memperkenalkan pengarang secara lebih dalam. Lebih kurang 20 tahun yang lalu ada satu filem dokumentari tentang Latif Muhyiddin, sangat baik, dibuat dengan sangat baik, hitam putih pada masa itu, dan disebarkan, dan kita boleh menontonnya, dan dapat melihat seni televisyen itu memasuki seni sastra. Kadang-kadang hanya tak ada jiwa, bukan? Kadang-kadang teknologi ni tak ada jiwa, ada kaki, ada mata, tapi jiwa tak ada. TV begini harus ditulis skripnya oleh orang yang tahu tentang sastra, yang dapat menyampaikannya dengan lebih baik. Jadi mungkin TV sastra tak akan, saya rasa tak akan muncul dalam 10 tahun ini. Tapi kita boleh mulakan dengan siri-siri tentang pengarang, muda dan tak muda, supaya dikenali secara ramai. Dan benda ini boleh disalurkan melalui TV, beberapa channel TV yang setia menunggunya, ya. Dan satu lagi, saya juga merasakan bukan itu saja, pengarang kita tak terkenal di internet juga, ya. Kalau kita tekan nama Usman Awang misalnya, ada beberapa tidak ada latar hidupnya yang lengkap, dan yang kita ambil itu dari Dewan Bahasa yang mungkin sudah 15 tahun terlambat, ya, maklumatnya. Dan saya juga rasa bukan untuk orang lain, untuk saya pun, saya tengok ni, ini dah lama sangat ni, ya. Seronok juga jadi muda kan, macam kita masih muda, tapi bohong-bohong lama-lama pun kita mungkin percaya bahawa kita muda. Jadi nak buat yang baru dan juga imaginatif, bukan? Ya, boleh interview. Kalau boleh interview dengan pengarang tu, pergi ke kampungnya. Saya pernah budak-budak sekolah di Pulau Pinang datang buat filem tentang saya, budak tingkatan 4 dan 5. Sangat menarik, dan diberi sudut pandangan mereka dengan karikaturnya, ya, dengan lawak-lawaknya. Ini semua kita boleh buat, dan buat dengan tujuan untuk menyebarkan, demystify sastra. Sekarang ni pengarang itu kan bukan main orang yang, ya, agung, penulis karya agung ke, ni sastrawan negara yang berbahagia tadi ni. Saya berbahagia bila dapat selesaikan tulisan. Itu pun sekejap, lepas tu ada tulisan lain dah tak bahagia pula. Saya nak kena tunggu lama. Ya, jadi ini datanglah lain kali Saudara Azami, minta jangan diperkenalkan sebagai bahagia. Kok orang minta duit ke, orang minta apa daripada saya kerana bahagia. Tapi ini beberapa, ya, datuk, doktor dan apa lagi yang bahagia? Datuk, doktor, ketua pengarah, semuanya yang mukanya tak ada bahagia kerana banyak masalah. Okay. Jadi TV saya cadangkan Dewan Bahasa yang ada multimedianya buat siri, ya, pengarang yang boleh disiarkan di TV mana-mana, 3 ataupun Awani dan lain-lain, ya? Dan buat secara baik, dan ini boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Dalam 20 tahun atau sekarang sudah bahasa Mandarin itu bahasa yang teramai sekali manusia menggunakannya. Jangan lupa, ya, bahasa Mandarin. Dan bahasa kita yang setahu saya dalam kajian University of London, Open University of London, akan jadi bahasa nombor 4 dalam 20 tahun. Pasal ramai, ya, pengucapnya. Jadi yang pertama bukan Inggeris, ya, Mandarin. Yang kedua pun bukan Inggeris, Spanyol. Lepas tu baru Inggeris. Dan di tempat yang keempat ialah Hindi, Arab dan Melayu Indonesia. Nasib baik ada Indonesia, kalau kita dah sudah ke 202 lah, ya. Dan kita tak menjaganya, mereka menjaganya. Tiap-tiap kali kita ke Indonesia, kita rasa kecil sikit, dan juga harapan bahawa inilah bahasa kita. Kalau kita berusaha baik-baik,
kita akan jadi begitu, dan belajar dari mereka, saya ingat. Ya. Kalau kita tekan misalnya Usman Awam tu, ya, ada beberapa saja kan, tapi tidak ada link, ya, kepada yang lengkap. Misalnya Surah Anwar menulis tentang Usman Awam, ya, tidak ada link. Jadi kita tinggal senarai Google, ya, dan tak lebih dari itu. Kalau ada pun yang Wikipedia yang juga tak lengkap, yang Dewan juga tak lengkap, ini semua akan merugikan kita, kerana kita sudah maju ke depan, maklumat kita tinggal ke belakang. Dan saya cukup gembira, belum sampai bahagia lagi, tapi cukup gembira bahawa penulis-penulis baru kita ada idea baru, cara merentas ke depan dengan teknik baru dan bahasa dan keindahan baru. Ini hak saudara-saudara yang muda-muda ini, ya, dan boleh teruskan belajar dari Indonesia, kerana selagi setiap kali kita menggunakan bahasa Melayu dengan baik, kita mencabar dunia baru, ilmu baru, dan dengan itu bahasa Melayu kita juga akan baik. Ambil dari Iban, ambil dari orang Hulu, ambil dari orang lain lagi, ya, Selako dan lain-lain, supaya kita boleh kuat. Ya, itulah sebab Indonesia kuat, kerana dia ambil dari. Sebab itu orang Inggeris kuat. Dia berapa peratus saja. Perancis menduduki England selama 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi bahasa Perancis sangat banyak dalam bahasa Inggeris. Kalau dia orang sibuk kata awak pinjam sana, awak pinjam sini, dia lagi banyak pinjam. Pada akhir tahun kurun ke-19, Inggeris meminjam dari bahasa Melayu 100 perkataan. Dari sampan sampai ke Melaka, Kain, sampai ke Gerta Perca dan lain-lain lah. Ya. Ya. Ada tak pulang kabar ya. Dia, tapi yang disebarkan Amok. Amok ke mana, Swedish dan lain-lain. Tapi tak apa. Semua orang meminjam. Dan dia jadi besar kerana minjam. Jangan pinjam tak apa? Bukan pinjam secara manusia kecil, meminjam untuk membesarkan. Ya, jadi saya rasa ini satu cadangan yang baik yang TV ini, TV sastra, tapi mungkin tak boleh lagi sekarang. Mulakan yang kecil-kecil dulu dengan fokus. Kalau buat, siapa pernah buat manuskrip filem tentang manuskrip Melayu? Saya ingat walaupun jauh itu besar, tapi dibesarkan di seluruh dunia. Yang Melayu yang banyak ni ditulis oleh orang Ambon, ditulis oleh orang Manado, ditulis oleh orang Gorontalo, ditulis oleh orang Makassar, sampai ke mana-mana. Ini pengalaman kita yang besar, dan kita boleh juga tolong besarkan ini. Saya rasa orang Melayu ni rasa corot sikit pasal apa yang dia ada. Dia tengok ekonomi pun tak ada. Ya, lepas tu sastra kecil, ada jumpa 20 orang je menulis, tapi dia dah lupa semua itu. Semua dia lupa. Dan kita pun tak ingatkan. Bila nak ingatkan kurikulum sekolah, ya, saya tak tahu orang buat kurikulum sekolah ni, dia pun tahu tak sastra? Ya, dia pun tahu tak, ya? Ya, saya rasa tak. Ya. Tapi boleh ni lah, boleh jawablah. Dan mana boleh dalam sistem moden orang tak tahu bagi tahu orang lain. Ya. Ini serius ni, satu hal yang serius. Setiap kali saya tengok kurikulum dibuat, saya rasa orang lain tak buat begini. Ini caca merba macam apa supermarket, ambil apa yang mau, tak ambil buang. Okey, merepet. Saya tidak ada soalan. Saya akan cuba mengukakan beberapa perkara ulasan secara umum yang saya fikir agak relevan. Pertama, apa yang sahabat saya Sastra Negara Mahathir Saleh katakan tadi, apabila kita diundang untuk membentangkan kertas kerja, janganlah dibuat dengan secara tergesa-gesa 2-3 minggu, 2-3 bulan.
memang tidak akan ada apa-apa dapatan kajian dalam pembentangan begitu, melainkan kita dapat mempergunakan kajian orang lain misalnya, tetapi mengharapkan perkara-perkara yang datang daripada dunia kita sini memang agak payah timbul dalam masa 2-3 bulan, melainkan orang itu menjalankan penyelidikan dalam jangka waktu yang panjang dan sentiasa melakukan perkara begitu. Seterusnya, perkara yang saya ni bukan seorang pengarang Nobel. Saya banyak mengarang buku ilmu. Itu sebabnya tadi apabila Dato' Ibrahim Bajuni bercakap tentang buku ilmu, itu adalah antara perkara yang saya merasakan saya teruja. Dan pada orang yang kita di sini, saya tidak mengharapkan semua orang berhijrah ke buku ilmu, tetapi itu adalah salah satu bidang yang sebenarnya royaltinya lebih daripada RM2.50 setahun. Banyak. Perkara yang seterusnya ingin saya nyatakan adalah saya ini datang dari dunia lain. Saya di universiti, saya mengajarkan karya agung dalam jawatan saya sekarang, dan juga terlibat dalam penerbitan penerbit yang agak aktif dan hidup hanya dengan menjual buku-buku sastra agama, buku ilmu, buku kanak-kanak, Nobel remaja. Antara perkara yang tidak pernah disebut di sini adalah Nobel remaja. Anak-anak kita itu setelah bersekolah, mereka memerlukan bahan bacaan. Dari Lady Birds dan sebagainya itu, mereka harus berhijrah ke mana? Dan mereka perlu ada orang seperti Ain Maisarah yang menulis buku-buku begitu. Kita mungkin tidak mengenali Ain Maisarah, tetapi itu adalah penulis kami yang agak lumayan hidupnya dan tidak pernah merata-ratap tentang berapa royalti setahun. Dan seterusnya, kenapa kita begitu? Sebab ada beberapa unsur yang sangat ketara yang tidak pernah kita sentuh di sini, yaitu ada apa yang kita katakan inovasi di dalam penulisan. Adakah kita pernah melihat? Kita hanya berbicara tentang apa teknik dan bagaimana belajar lagi, tetapi pernahkah kita melakukan inovasi? Antara satu perkara yang sangat menyentuh saya ialah apabila interlock itu dikecam dan ditarik keluar perkataan itu dan ini yang dianggap sebagai sensitif. Tetapi sebenarnya apa yang harus berlaku bukan interlock itu yang harus dikerat-kerat dan dipotong-potong, tetapi interlock itu harus diturunkan ataupun di-downgrade, diturunkan peringkat pembacaan itu ke sekolah. Anak-anak kita di sekolah apabila dikatakan mesti membaca Salina yang kita katakan itu Salina yang 500 halaman, padahal Robinson Crusoe yang ditulis oleh Daniel Defoe itu ada 8 tahap pembacaannya, dan itu tidak pernah kita lakukan. Dan saya rasa itu adalah satu perkara yang para sastrawan kita harus mengambil kira, supaya anak di dalam darjah 1, 2, 3 itu sudah mengenal sastrawan negara kita. Dan tidak perlu mereka itu menunggu setelah dewasa baru dapat membaca Ogon Shoto dan sebagainya. Tapi ini adalah perkara-perkara yang kita terlepas pandang pada saya, dan ini adalah sumber keuangan sebenarnya. Kita boleh turunkan tahap pembacaan itu untuk peringkat sekolah rendah, menengah dan sebagainya. Dan untuk menghadapi beberapa kenaikan ataupun meningkatkan Nobel dan sebagainya, ini adalah perkara yang harus dipikirkan secara serius. Tidak semestinya kita mesti mengetengahkan karya itu ke dunia luar dan sebagainya. Apa yang berlaku dalam hak-hak trade fair ni ataupun copyright trade dalam sama ada di Frankfurt, di Bologna ataupun di Pesta Buku Kuala Lumpur,
kita membawa bahan kita itu yang kita perdagangkan. Yang kita perdagangkan itu adalah konten, isinya. Dan apabila dibeli, itu akan diterjemah kepada bahasa lain. Memang kita harus mewujudkan satu atau dua bab sampel untuk dikemukakan. Dan itu adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh penerbit kita pada masa ini. Dan itu adalah perkara yang diperdagangkan di luar negara. Jadi pada saya sekiranya kita berbicara tentang perkara-perkara yang di luar daripada ruang lingkup itu, saya fikir mungkin kita hanya menghabiskan waktu. Tetapi para penerbit harus lebih aktif. Apa yang dilakukan oleh ITBM itu memang wajar. Mereka akan ke Tokyo dalam beberapa bulan lagi. Dalam bulan September selalunya kita ke Singapura untuk membawa konten trade fair. Jadi kita perdagangkan buku kanak-kanak di sana, di Bologna pada bulan 8 dan baru berakhir di Frankfurt. Dan ini sentiasa berlaku, dan sekiranya kita tidak menyentuh isu-isu ini, saya rasa kita sudah terlepas pandang satu aspek yang sangat penting dan besar dalam kalangan pengarang-pengarang Nobel, cerpen dan sebagainya ini. Jadi itu saja komen saya, tak perlu dijawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki Abu Bakar. Kalau Rodolah kata dia orang asing, saya lagi asing lah, kerana bidang saya memang jauh dari bidang penulisan. Bagaimanapun saya memang berkecimpung dalam bidang ini dalam berbagai cara. Ramai yang kenal saya dalam hal ini. Saya ingin bercakap sebenarnya tentang ekosistem namanya. Bila kita bercakap berkenaan dengan promosi dan kesastraan dan sebagainya, kita harus lihat dia punya ekosistem tu ya. Kerana kita sebagai penulis, pasti kita selalu memikirkan tentang pembaca kita. Tapi sebenarnya kita ada penerbit yang akan menerbitkan karya kita. Kemudian kita ada pengedar. Dan kalau sekarang ini dengan media baru, mungkin ini kita boleh menjadi kedua-duanya ataupun ketiganya. Bagaimanapun kita memerlukan juga tadi tentang promosi dan sebagainya. Ada pemegang dana dan juga pembuat dasar. Jadi dalam hal ini saya mengambil sikit pengalaman saya. Saya terlibat dalam satu jawatankuasa dan untuk menemuduga jugalah, akhirnya salah satu peranannya untuk menemuduga. Dan pada awal tahun ini saya dalam panel untuk menemuduga lebih kurang 70 orang pegawai yang akan dinaikkan pangkat ke Jusa C lah ya. Dan kawan saya kemudian kita ke Jusa B. Ini kalau lihat ya, sangat tinggilah tahapnya ya, kalau dalam kerajaan. Jadi ramai yang memang yang guru-guru pun tahu. Cuba bayangkan, saya bertanya, kalau yang lain mungkinlah yang daripada JPA dan juga yang pegawai yang lain bertanya soalan pelbagai, tapi saya ada dua soalan, dan satu soalan saya ialah berapa banyak buku karya telah anda baca? Daripada 70 orang tu hanya 10% saja, 7 orang saja yang membaca. Cuba bayangkan, mereka pegawai ini yang akan menduduki tempat yang sangat tinggi tidak membaca, apatah lagi baca karya sastra. Dan mereka sebenarnya memahami bahasa yang lain. Umpamanya ya, sekarang ni kalau di Malaysia kita tadi dalam panel sebelum tadi ada juga bercakap tentang Blue Ocean Strategy, strategi lautan biru ya. Kerana kita sebenarnya Profesor Changki ini menyumpakan konsultan kepada Perdana Menteri kita dan juga kerajaan. Setiap 2 minggu akan ada satu mesyuarat yang berkaitan dengan National Blue Ocean Strategy, dan kita lihat di kaca TV memang selalu kita lihat NBOS, kita mungkin tak faham apa dia, tapi inilah dia. Jadi sebenarnya bila kita nak bercakap dengan pembuat dasar dan juga pemegang dana ini, selalu kita terpaksa menggunakan bahasa yang mereka tahu. Kerana ini pengalaman saya sendiri, bila kita minta untuk mengadakan satu projek dan sebagainya, pada mulanya mungkin tidak ada respon, tetapi bagaimana bila kita meletakkan dalam kerangka yang mereka faham, maka boleh jadi. Saya rasa sama juga untuk sidang kita ini ya, bila diletakkan dalam perspektif bahawa ada keuntungan dari segi politik, dari segi sosial dan sebagainya, maka baru pihak lain ini mahu menyokong usaha kita. Sekian, terima kasih. Saya mencadangkan agar sastra dijadikan satu mata pelajaran di sekolah.
Kalau tak di sekolah rendah pun kita akan bermula pada tingkatan 1. Kerana baru-baru ini saya hadir bengkel pengajaran bahasa di Maktab Perguruan di IPG. Dalam bengkel itu, kalaulah semua pensarah begitu, jadi saya rasa terfikir jugalah. Pensarah tersebut mengatakan bahawa guru yang mengajar bahasa Komsas di sekolah menengah silap, dia kata. Kesilapannya kerana mengajar Komsas, mengajar sastra dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Apa yang dipikirkan oleh guru pensarah tersebut, guru sepatutnya mengajar bahasa Melayu dan menggunakan bahan sastra hanya sebagai bahan. Jadi saya pun terasa betapa ruang untuk sastra ini kita didik kepada pelajar sehingga kita tak boleh mengajar sastra dalam bahasa Melayu. Maksudnya kita kena guna saja bahan tempelan, seperti bahan tempelan. Sebab itu saya mencadangkan agar dicadangkan sastra itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran. Kalau terlalu berangan di sekolah rendah, tidak pun bermula tingkatan 1. Itu saja. Terima kasih. Saya mencadangkan agar diwujudkan jawatankuasa Majlis Sastrawan Negara duduk bersama, kita pilih karya terbaik untuk jalan ke anugerah dunia novel. Pilih 10 macam juga road untuk sukan Commonwealth, sukan Asia 4 tahun. Kita gagal. Sastra pun kena macam tu. Cari projek 10 juta, cari 10 karya penulis, kita lobby habis-habisan. Cukup 4 tahun kita gagal. Kalau kita berjaya, kita berjaya. Barulah boleh kita bercakap. Kata kita menyalak batang bukit sekarang ni. Seperti anjing menyalak bukit. Kedua, saya fikir kita bercakap sastra perlu ada mata pelajaran sampai meninggal pun tak ada. Kita bercakap kat sini bukan gila kan. Kita kena bertindak, kita lobby. Kita calonkan mulai sidang ini bersetuju supaya sastrawan negara dan mana-mana tokoh dari kalangan kita dicalonkan untuk duduk sebagai panel, mana-mana panel pemilihan, termasuk panel penasihat pendidikan, panel kurikulum dan semua panel seorang. Dan mereka bercakap. Kalau mereka tak percaya juga, mereka memang tak mampu bawa idea kita. Bawa betul. Yang menyalak bukit dah. Jadi sidang ini saya cadangkan mesti ada lobby. Panel penasihat pendidikan negara. Dan Majlis Sastrawan Negara tadi wujudkan macam Majlis Profesor Negara, serah memorandum pada Menteri Pendidikan. Baru betul. Dan kalau boleh kita ramai sidang puncak ini pergi pejabat Perdana Menteri, serah memorandum pada Perdana Menteri. Baru betul. Kita cakap dia. Ketiga, saya tengok ada 26 cadangan Profesor Mahajir Saleh, 26 cantik. Kalau boleh 26 ni, kita angkat 26 ni memorandum 26 cadangan ke Majlis Raja-Raja Melayu. Biar Raja-Raja pula bincang. Mau dia tahu kita bercerita. Kan kita cakap rampung sampai bila-bila. Itu 3 cadangan supaya betul-betul sidang ini berjaya, diangkat lebih itu. Istana kita guna, pejabat Perdana Menteri kita guna, semua orang pun. Orang politik pun mesti campur. Bila bersidang kat Dewan Undangan Negeri, dia mesti bercakap. Kalau dia tak bercakap, kita pala dia cukup. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Busi, dan sekiranya banyak pandangan-pandangan yang bernas dicadangkan oleh para hadirin sekalian, ya, dan ini saya kira memperlihatkan kematangan para hadirin sekalian, dan saya berharap cadangan-cadangan yang baik ini dapat diangkat, ya, dan dibawa ke pihak yang lebih tinggi untuk diambil keputusan, ya. Dan saya kira tugas kita sebagai pengarang, sebab kalau kita sebagai penulis, maka tugas kita ialah terus menghasilkan karya. Tetapi terus menghasilkan karya saja, kalau karya kita ini tidak begitu baik mutunya, itu tidak memberikan kesan kepada sastra kita, kepada tamadun kita, maka pada pandangan saya kita mesti menanam tekad dalam diri kita sebagai pengarang kreatif untuk cuba menghasilkan karya yang baik, bukan saja di peringkat nasional tetapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi untuk sampai ke tahap itu kita kena carilah, ya, apakah temanya, persoalannya, apakah strategi naratifnya,
apakah kompleksiti kemanusiaan yang hendak kita bawa dan kita ungkapkan, ya, dan banyak lagi ramuan-ramuan elemen-elemen yang harus kita pelajari dan kita fahami untuk kita menghasilkan karya yang tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Saya pun nak ucap terima kasih kerana beberapa saranan dan cadangan yang sangat baik dan meliputi beberapa masalah, daripada masalah Kementerian Pelajaran yang memilih buku, yang memilih sajak tak secara profesional, hinggalah kepada pengarang-pengarang muda. Disentuh juga oleh Encik Zaki dan Profesor Abdullah, kawan saya, tentang hakikat bahawa pengarang itu harus memikirkan hal-hal lain juga, seperti ya pembacanya dan juga peringkat-peringkat pembaca itu sendiri. Tapi saya dari zaman lama ni susah nak rongkai. Saya nak jadi macam Surah Anwar sebutkan, pengarang yang baik, pengarang yang baik. Dan kita juga agak mana yang pengarang murni, tak fikir hal lain, duit pun tak fikir. Nasib baiklah ada gaji kan, duit pun tak fikir. Saya rasa ini kegairan cara lama dan juga hasrat cara lama, bahawa yang paling penting adalah karya. Lepas tu kita lepaskan kepada Dewan ke, kepada PTS ke, kepada ITBM untuk menyebarluaskannya. Tapi paling penting ialah waktu untuk mencipta karya yang paling baik yang mungkin untuk diri sini dan juga untuk negara ini. Dan saya rasa sekarang ini oleh kerana ada orang yang pandai mengurusnya, saya balik menulis yang paling baik, yang lebih baik daripada yang pernah saya tulis. Akhir sekali tentang cadangan surah Amir itu juga sangat baik. Kami sebenarnya sastrawan negara ada satu jawatan, mana ya, apa namanya, nama apa? Lama tak jumpa. Nah, itulah yang dulunya dipanggil setiap 6 bulan untuk berbincang-bincang hal sastra, hal pengarah kepada kepengarangan dan juga cadangan-cadangan yang berbagai-bagai yang boleh kita berikan. Jadi sekali dulu kita berikanlah pendapat, tapi ini dah lebih 10 tahun dulu. Ketua pengarah tak sedap dengan cadangannya, dia berhentikan semua pertemuan tu. Ini ketua pengarah baru, kita dah cadang balik, harapnya akan dimulakan. Bukan sangat kami kami luar biasa pandangan kami, tapi kita ada pengalaman, ya, pengalaman lama yang boleh dikumpulkan bersama untuk masalah-masalah sastra dan malah budaya yang kita tahu sedikit sebanyak, dan juga pendidikan. Dan seperti Surah Amir sebutkan, dengan jawatan kuasa yang begitu, kita banyak boleh cadangkan datang kepada kementerian dan lain-lain. Saya juga terlibat dalam program projek mengumpulkan pendapat dari seluruh negara tentang pendidikan. Saya rasa boleh cakap je lah, ya, boleh cakap. Saya kejar sana KL, kejar ke Pulau Pinang, tapi saya tak dengar apa-apa dari sana, ya. Itu semua saya ingat cuci mata sikit lah, ya. Tapi masih kabur juga matanya, ya. Jadi terima kasih banyak, dan yang penting ialah karya yang baik, pengarang yang jujur, itu akan membawa kita ke masa depan. Kalau kita nak bertandingan dengan negara lain pun kerana itu, nak jadi Nobel, pemenang hadiah Nobel pun kerana kualiti, dia tak pandang yang lain lagi, ya. Jadi silalah pulang cepat-cepat dan menulis. Terima kasih. Sekali lagi dengan tajuk strategi dan pendekatan baharu dalam pemerkasaan sastra Malaysia, kita bersama-sama untuk memberikan tepukan gemuruh kepada kedua panel kita. Jadi saya ubah sapaan saya kepada yang bahagiakan.
bukan yang berbahagia tapi yang membahagiakan kita semua, kepada Sastrawan Negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, seterusnya Sastrawan Negara Datuk Dr. Muhammad Anwar Ridwan. Dan bagi pihak pengurusi sesi, saya ingin mohon maaf sekiranya ada yang terlepas dan terlanjur, dan mohon maaf juga kepada penganjur kerana kami mencuri sedikit masa anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.